Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana Rabu 12 Ogos. Saya Indri Reza Rohadian. Dan saya Margaret Gambang. Dan berikut paparan-paparan utama malam ini. MBSA gempur pusat judi dalam talian di Sungai Buloh, manakala 4 penguatkuasa MBSA direman seminggu. Polis tidak akan berkompromi dengan sebarang elemen gangsterisme. Visual itu tadi menunjukkan operasi bersepadu yang dijalankan Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA di sekitar Bandar Baru Sungai Buloh hari ini. Turut serta Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen, Jabatan Kastam, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tenaga Nasional Berhad TNB dan Air Selangor. Timbalan Datuk Bandar Shah Alam Muhammad Rashidi Roslan berkata, operasi menyasarkan pusat judi dalam talian yang berselindung di sebalik premis perniagaan serta gerai tanpa lesen yang beroperasi di bahu jalan. MBSA sentiasa mengalu-alukan kerjasama dengan pihak SPRM bagi memastikan tadbir urus di organisasi sentiasa mengekalkan prinsip integriti dan memberikan komitmen agar siasatan segera dilakukan SPRM sekiranya ada di kalangan pegawai MBSA melakukan salah guna kuasa di dalam menjalankan aktiviti penguasaan di kawasan Sungai Buloh ini. Dalam operasi itu, sebuah premis dipercayai dijadikan pusat judi dalam talian yang berselindung di sebalik perniagaan pusat snooker antara yang disita. Dalam operasi kira-kira pukul 10 pagi itu, penguatkuasa MBSA turut merampas sebuah perabot dan pihak TNB serta Air Selangor memotong bekalan elektrik dan air. Terdapat lebih 5 meja snooker di ruang hadapan premis berkenaan, selain 2 bilik rahsia yang dijadikan tempat judi dalam talian termasuk di tingkat atas premis terbabit. Bagaimanapun segala peralatan komputer untuk kegiatan perjudian tersebut sudah tiada, hanya kerusi dan meja yang ditinggalkan. MBSA turut merobohkan struktur tambahan pada premis perniagaan yang dibuat tanpa kelulusan MBSA seperti struktur dinding, lantai, kaki jalan serta sengkuap. Baik, sementara itu, 4 anggota penguatkuasa MBSA direman 7 hari berkaitan siasatan kes menerima dan mengutip rasuah bagi melindungi premis perniagaan haram di Sungai Buloh. Turut direman 7 hari seorang peniaga rokok seludup berbangsa Aceh kerana disyaki membayar wang rasuah RM300 sebulan kepada penguatkuasa. 4 penguatkuasa dan peniaga itu tiba di Mahkamah Magistrate Putrajaya kira-kira 8.40 pagi dengan digari dan berbaju lokap SPRM berwarna jingga. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Syahwira Abdul Halim. Semalam, keempat-empat penguatkuasa MBSA, 3 bertugas di cawangan Sungai Buloh, manakala seorang lagi di Shah Alam ditahan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya selepas hadir bagi memberi keterangan. Isu berkenaan menjadi hangat apabila baru-baru ini tular 2 klip video menerusi laman sosial Facebook Hot Burger Malaysia serta dikongsi akaun Muhammad Asri Hamid, 42 tahun atau dikenali sebagai Asri Janggut yang mendakwa pihak berkuasa tidak mengambil tindakan terhadap kes judi serta mendedahkan lokasi perjudian di Bandar Baru Sungai Buloh. Ia masih mengenai isu kegiatan judi haram di Bandar Baru Sungai Buloh. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur menjelaskan siasatan mengenai kegiatan itu sudah dimulakan sebelum video mengenainya tular di media sosial. So, siasatan serentak telah dijalankan sebelum ini lagi pun.
sebelum isu ini bangkit, sebenarnya Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman sendiri telah pun turun memantau keadaan di bawah. Dan belum sempat apa-apa, ya, tiba-tiba viral video ini tadi. Sementara itu, mengulas dakwaan pemilik Hot Burger Malaysia Muhammad Asri Hamid bahawa beliau diugut gangster susulan pembokarannya mengenai aktiviti perjudian di Sungai Buloh, Tan Sri Abdul Hamid menegaskan PDRM tidak akan berkompromi dengan sebarang elemen gangsterisme. Ini termasuk mereka yang mengugut mana-mana pemberi maklumat berkaitan kes jenayah. So gangsterism saya tak benarkan dia berleluasa di dalam negara ini. Kita bukannya Sicily, ya. Tahun 50-an dulu, 30-an dulu, mafia ke apa dengan gangster, ya, yang cuba nak menganiaya ataupun menakut-nakut, mengugut saudara Asri ini ataupun sesiapa sajalah yang bakal tampil berkongsi maklumat dengan PDRM tentang perlakuan kejadian-kejadian jenayah ini. Saya beri amaran, jangan buat begitu. Beliau berkata demikian pada majlis serah terima tugas pengarah dan pengerusi Jabatan Logistik dan Teknologi di Bukit Aman. Sementara itu, Muhammad Asri menerusi satu video membuat permohonan maaf secara terbuka kerana membuat tomahan kononnya kebanyakan anggota polis dan tentera tidak menjaga solat. Beliau mengakui kesilapannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesilapan sama. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador menyifatkan dakwaan yang dibuat oleh Asri itu sebagai keterlaluan. Beliau juga berkata isu itu tidak sepatutnya dibangkitkan dalam khalayak ramai. Saudara, pacuan 4 roda terbabas dan bertembung dengan lori. 3 termasuk 2 warga asing maut. Laporannya seketika nanti. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang Bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Bertemu kembali. 3 lelaki termasuk 2 warga asing maut selepas kenderaan pacuan 4 roda yang dinaiki bertembung dengan sebuah lori dari arah bertentangan. Kejadian berlaku berdekatan Kampung Pahi di Jalan Kuala Krai, Gua Musang awal pagi tadi. Sebuah kenderaan SUV yang dinaiki 2 wanita turut terbakar 100% selepas gagal mengelak dan turut melanggar lori yang sama. Mangsa yang meninggal dunia dikenali sebagai Zainuri Idham Muhammad Zulkifli, 22 tahun, Muhammad Zulfairi Nasir dan Said Muhammad Khairi Said Ismail, kedua-duanya berusia 19 tahun. Ketua Polis Daerah Kuala Krai, Superintendent Suzaimi Muhammad berkata, siasatan awal mendapati kenderaan pacuan 4 roda itu dari arah Kota Baru menghala ke Gua Musang dipercayai hilang kawalan sebelum masuk ke laluan bertentangan dan bertembung dengan sebuah lori berkenaan. Sementara itu, bapa kepada Zainuri Idham, Muhammad Zulfikli Zakaria, 57 tahun berkata, dia mengetahui berita sedih menimpa anak keduanya itu awal pagi tadi selepas kehadiran anggota polis ke rumahnya. Itulah. Ya lagi budak kerja dia 3 budak kerja dia 2 orang. Tak ada apa-apa. Mana cuma ialah ada saya dia tu ada telefon dah dia. Pasal dia telefon balik ke adik dia tu. Telefon balik ke adik dia. Suruh adik dia pergi dengan motor. Pasal dia kena kerja dah hari ni. Sementara itu, jenazah 6 bersaudara yang maut dalam kemalangan dengan sebuah trailer di kilometer 5 Jalan Keramat Pulai, Simpang Pulai Perak petang semalam selamat dikebumikan lewat petang tadi.
Suasana pilu menyelubungi Majlis Pengkebumian di Tanah Perkuburan Islam Kampung Badli Shah, Mukim Terap, Serdang, Kedah. Bagaimanapun, jenazah seorang lagi mangsa dibawa ke Hospital Kulim atas sebab yang belum dapat dipastikan lagi. Dan juga mengucapkan banyak-banyak takziah kepada keluarga yang terlibat dan semoga terus dipermudahkan urusan pada hari ini. Kita harapkan anak keluarga yang kemalangan ini akan terus kuatlah, terus kuat, dan semoga semua yang terlibat dalam tragedi kemalangan ini ditempatkan bersama para solihin dan para solehah, diampunkan segala dosa dan sentiasa dalam kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Siasatan awal polis mendapati kenderaan yang mereka naiki terbabas dan memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Kemalangan menyebabkan pemandu Muhammad Zairul, isterinya Nuratika Abdul Hamid 30 tahun, anak perempuan mereka Nur Kasih Damia 4 tahun serta ibu Muhammad Zairul, Fatimah Mat Isa 68 tahun maut di tempat kejadian. Turun maut sepupu Muhammad Zairul iaitu Zulkifli Shuaib 49 tahun, isterinya Hasliza Mahmud 40 tahun serta 3 anak mereka. Turut cedera ialah seorang lagi anak Muhammad Zairul, Haziq Zikri 9 tahun yang mengalami patah tangan kanan. Kementerian Kesihatan sedang melakukan siasatan lanjut mengenai dakwaan berlaku penularan kes COVID-19 di Lembah Pantai. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan pihaknya telah menerima laporan dari sekolah terbabit mengenai satu kes bergejala yang melibatkan seorang pelajar. Hasil siasatan mendapati seorang pelajar tingkatan 5 mengalami gejala muntah dan cirit-birit pada 9 Ogos lalu. Sehari kemudian beliau dibawa ke sebuah klinik swasta untuk mendapatkan rawatan, seterusnya dipindahkan ke pusat perubatan bagi rawatan lanjut. Pelajar berkenaan disaring untuk demam denggi dan juga jangkitan COVID-19. Keputusan saringan demam denggi mendapati beliau positif, namun pengesahan ujian COVID-19 masih dijalankan di Makmal. KKM juga telah memulakan aktiviti awal pengesanan kes secara aktif sementara menunggu pengesahan ujian tersebut. Setakat ini 34 pelajar dan 8 guru dikenal pasti sebagai kontak rapat pelajar berkenaan. Daripada jumlah tersebut, 28 orang disaring, manakala 14 lagi diarah hadir ke klinik kesihatan untuk persempelan. Sebagai langkah pencegahan, semua individu yang disaring diarah menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah. 8 kes pulih COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif pulih 8,817 kes. Sementara itu, 11 kes baharu direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan 9,114 kes. 8 kes positif ialah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara iaitu Singapura 3 kes, Filipina 3 kes, Australia 1 kes dan Jepun 1 kes. Manakala baki 3 kes merupakan penularan dalam negara, 2 kes adalah dalam kalangan warga negara dan 1 kes adalah dalam kalangan bukan warga negara. Sehingga kini 1 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kekal 125 kes. Pemangku Ketua UMNO bahagian Tanjung Malim, Muhammad Zaidi Aziz, dipilih sebagai calon Barisan Nasional BN bagi pilihan raya kecil PRK Slim. Pengumuman itu dibuat pengerusi BN Perak, Datuk Searani Muhammad. Lepasan Universiti Islam Antarabangsa UIA berusia 43 tahun itu juga merupakan timbalan Presiden Kebangsaan Pekerja Belia. Menurut Datuk Searani, pemilihan itu dibuat selepas menyenarai pendek 9 nama yang dihantar kepada pucuk pimpinan tertinggi parti. Membuat pertimbangan yang sewajarnya, membuat penilaian di kalangan calon-calon yang dinamakan itu adalah yang hebat-hebat belaka. Jadi kita pilih
yang terbaik di antara yang baik-baik. Saya akan cuba memberi khidmat yang terbaik lah kalau dipilih sebagai wakil rakyat, dan insyaAllah saya akan berusaha untuk kesinambungan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Syarif dan demi kerajaan Barisan Nasional dan juga UMNO. Saudara, segmen Parlimen kami mulakan dengan laporan ini. Yang di-Pertua Dewan Rakyat menafikan dakwaan bahawa beliau bersikap pilih bulu ketika mengendalikan persidangan meski berdepan tomahan segelintir pihak. Datuk Azhar Azizan Harun berkata beliau akan terus melaksanakan tanggungjawabnya sebagai speaker dengan adil tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Penjelasan itu bagi mengulas kritikan pembangkang bahawa beliau bersikap berat sebelah kerana memihak kepada Perikatan Nasional PN ketika mengendalikan persidangan pada 6 Ogos lalu. Ia disebabkan Datuk Azhar mencelah ketika Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng sedang mengajukan soalan kepada Menteri Kewangan. Tindakan Datuk Azhar ketika itu disifatkan pembangkang sebagai menjawab bagi pihak Menteri Kewangan. I can't. And I shouldn't. I mean, it's like a judge. When they make a judgment, and that's it. Beliau menegaskan demikian dalam sidang media di Parlimen. Saudara, penguatkuasaan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak atau CRS masih dilaksanakan secara advokasi sehingga hujung tahun ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, untuk itu juga tiada sebarang saman dikenakan kepada ibu bapa yang tidak memasang CRS di dalam kenderaan persendirian. Dari segi dasar kita akan teruskan penggunaan CRS. Seperti mana yang saya katakan dalam jawapan asal saya, iaitu kita sedang mengkaji semula dari segi ketinggian umur. Kerana kalau kita berdasarkan kepada UN Regulation nombor 129, kita melihat dari segi praktikal, kalau di Jepun, kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah. Ada yang negara Europe dia sampai ke 15 tahun. Ada yang mengikut sampai ketinggian 150 cm. Adakah nilai ambang 135 cm dengan 36 kilogram ini merupakan nilai ambang yang patut kita terima pakai? Jadi kesemua ini kita dalam peringkat untuk berbincang dan juga MIROS sedang membuat kajian secara khusus tentang perkara ini. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Wee telah mengarahkan MIROS mengadakan perbincangan terperinci dengan Persatuan Pengeluar dan Penjual Kenderaan serta pembuat dan pengimport CRS. Langkah berkenaan sebagai usaha mengurangkan kos jualan CRS. Beliau turut memaklumkan sejak peraturan pemasangan CRS dikuatkuasakan pada 1 Januari tahun ini, kadar kesedaran ibu bapa terhadap pemasangan CRS meningkat kepada 6%, menjadikannya sebanyak 44% berbanding tahun lalu sebanyak 38%. Saudara, Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah membuat permohonan tambahan 1 juta unit dekoder My Freeview bagi memberi perkhidmatan percuma kepada rakyat khususnya di luar bandar. Timbalan Menterinya Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata langkah berkenaan dibuat susulan permintaan tinggi terhadap perkhidmatan berkenaan.
Mengulas lanjut perkembangan itu juga berdasarkan peratusan Service Level Availability atau SLA, siaran TV digital MyFreeview di seluruh negara adalah sebanyak 99.96% bagi tempoh November 2019 sehingga Januari tahun ini. Ia menunjukkan tempoh gangguan siaran yang dihadapi penonton secara puratanya adalah rendah. SLA tersebut menggambarkan gangguan masa siaran TV di mana semakin tinggi peratusan SLA, tempoh gangguan yang akan dihadapi oleh penonton akan menjadi semakin rendah dan berkurangan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pasir Putih Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh. Mengulas lanjut, SLA ditawarkan MyTV kepada penyedia perkhidmatan aplikasi kandungan bagi memantau kualiti perkhidmatan siaran TV digital yang berada di platform MyTV. Senario pemberhentian kerja akibat COVID-19 membimbangkan. Ada majikan ambil tindakan tanpa maklumkan kepada Jabatan Tenaga Kerja. Semuanya selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej carta angin semasa di mana diperhatikan pada ketika ini keadaan angin di rantau negara kini lebih dipengaruhi oleh angin dari arah tenggara dengan kelajuan yang agak sederhana kurang 40 km per jam. Turut dicerap terdapat kawasan penumpuan angin di sekitar bahagian utara Semenanjung yang secara amnya boleh memberikan potensi keadaan cuaca lembap di kawasan yang tersebut dan melalui paparan imej satelit semasa pula diperhatikan terdapat kelompok awan aktif sedikit di sekitar bahagian utara dan juga timur Semenanjung Malaysia dan juga sedikit di sekitar perairan Selat Melaka Selatan yang secara amnya menunjukkan gambaran keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku di kawasan yang tersebut. Untuk melihat keadaan cuaca yang lebih terperinci pula kita beralih kepada paparan imej gemerradar semasa. Melalui cerapan imej gemerradar yang terkini, diperhatikan hujan lebat beserta ribut petir ketika ini sedang berlaku di sekitar bahagian pedalaman negeri Perak dan juga negeri Kelantan yang dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan ketika ini keadaan cuaca yang agak cerah dicerap di hampir ke semua bahagian di negeri Sabah, manakala hujan lebat beserta ribut petir pula masih lagi dicerap sedang berlaku di sekitar bahagian tengah negeri Sarawak yang dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat malam nanti. Untuk ramalan cuaca pada pagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutamanya melibatkan bahagian perairan Selat Melaka Selatan pada awal pagi esok, yang mana keadaan cuaca lembap ini masih lagi boleh bergerak masuk ke kawasan daratan dan sekaligus memberikan keadaan cuaca lembap di sekitar kawasan negeri-negeri di pantai barat Semenanjung pada awal pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang hari esok. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Bersuh kembali, saudara, berita perdana kami teruskan dengan perkembangan perbicaraan kes pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Ya, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu pemilik firma guaman Lewis & Co. B. Muralidharan menyerahkan 92 cek kepada keraninya untuk dimasukkan ke dalam akaun pelanggannya iaitu Yayasan Al-Falah bernilai 76.96 juta ringgit antara Mei 2016 hingga April 2018. Daripada 92 cek yang telah ditunaikan, sebahagian wang itu telah dimasukkan ke dalam 27 akaun simpanan tetap Maybank milik Yayasan Al-Falah. Saksi pendakwaan ke-87 itu menyatakannya di hadapan Hakim Collins Lawrence Sekera. Dalam pernyataan saksinya, pembukaan akaun Yayasan Al-Falah pada Mei 2016 sebagai simpanan wang milik pelanggan firma berkenaan. Yayasan Al-Falah milik adik Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi iaitu Datuk Seri Muhammad Nasir Ahmad Tarmizi yang juga pengerusi lembaga pemegang amanah yayasan tersebut. Kata saksi, transaksi dibuat seperti yang diarahkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid. Ia bertujuan untuk membina masjid di Bagan Dato', sekolah tahfiz serta berkaitan hal-hal kebajikan dan agama. Beralih ke perkembangan perbicaraan kes pinda laporan audit 1MDB terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan bahawa mesyuarat pada 24 Februari 2016 berkaitan laporan audit 1MDB tidak boleh dianggap sebagai exit conference kerana exit conference hanya boleh dipengerusikan oleh Ketua Audit Negara. Saksi utama bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang memaklumkan perkara itu semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Tan Sri Syafiee Abdullah. Ia sekaligus menolak pendapat pihak pembelaan bahawa mesyuarat yang dipengerusikan bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Ali Hamzah sebagai exit conference. Sebaliknya, Tan Sri Amrin memberitahu mesyuarat tersebut adalah amalan tidak normal. Menjawab soalan pihak pembelaan, Tan Sri Amrin memaklumkan pihak Jabatan Audit Negara sepakat untuk mendengar cadangan kerajaan untuk menggugurkan beberapa isi kandungan laporan itu. Dalam mesyuarat berkenaan, pihaknya diarahkan untuk membuang pendapat mereka dalam laporan awal audit. Perkara itu dianggap satu tekanan kepada Jabatan Audit Negara dan ia tidak pernah berlaku sebelum ini. Terdahulu, Tan Sri Amrin memaklumkan semasa pertemuan dengan Datuk Seri Najib, dia tidak menerima tekanan selain tidak ditunjukkan bahagian mana kedua-dua penyata laporan harus dimasukkan dalam laporan audit akhir 1MDB. Beliau juga tidak tahu sama ada permintaan perubahan itu secara khusus diminta oleh Tan Sri Ali Hamzah berdasarkan permintaan Datuk Seri Najib. Hak asasi manusia, hak yang kita miliki sejak lahir, antaranya hak kepada nyawa, keperluan asas, kesihatan, pendidikan, kebebasan bersuara dan keselamatan. Hak asasi manusia dimiliki setiap orang tanpa mengira warga negara, jantina, status, bangsa atau agama. Sama-sama kita lindungi, penuhi dan hormati hak asasi manusia. Saudara, Pusat Hemodialisis Yayasan Al-Sultan Abdullah atau YASA yang kedua di Kuala Lumpur kini dibuka di Setiawangsa. Pembukaannya disempurnakan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah. Pembukaan Pusat Hemodialisis YASA Setiawangsa ini bagi menambah keperluan pesakit selepas pembukaan YASA yang pertama di Ceras pada 7 Ogos tahun lalu. Dengan menempatkan 12 mesin dialisis, pusat ini beroperasi mulai Isnin hingga Sabtu dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Dalam perancangan saya dimaklumkan iaitu dua di bandaraya lah, di Kuala Lumpur dan lepas ni mungkin luar pada Kuala Lumpur. Dan antara tempat yang telah dikemukakan atas juga nasihat KKM ialah di Raub dan di Pekan. Dan kita akan cuba mempercepatkan proses mengadakan pusat-pusat ini dan lagi banyak lagi baik. Dan di sinilah kita harap ramai pihak-pihak individu ataupun pihak-pihak swasta tampil untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria serta ananda baginda Tengku Puteri Ilisha Amira.
Bagi meningkatkan kesedaran membayar zakat pendapatan dalam kalangan orang ramai, kempen skim potongan zakat bulanan diadakan bermula 1 Ogos sehingga 30 November. Potongan pembayaran itu menawarkan kaedah pembayaran yang lebih sistematik. Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pungutan Zakat PPZ Ahmad Syukri Yusof berkata pendaftaran skim boleh dilakukan menerusi dalam talian atau secara manual di kaunter zakat. Dan mudah saja melalui daftar di PZB secara online melalui portal kami ptg.zakat.com.my ataupun imbas QR code kami ataupun isi borang skim PZB secara manual dan selebihnya akan diuruskan oleh PPZ sama ada di kaunter PPZ di 9 kaunter ataupun juga di kaunter zakat bergerak dan juga majikan. Beliau ditemui selepas melancarkan skim terbabit di PPZ Kuala Lumpur. Turut hadir mereka fashion terkenal Rizman Nordin dan Ruzaini Jamil selaku pembayar zakat skim itu sejak Januari 2017. Kehadiran mereka bagi memberi inspirasi dan galakkan agar lebih ramai turut serta menggunakan skim sama. Senario pemberhentian pekerja membimbangkan akibat pandemik COVID-19 apabila terdapat majikan yang melakukan penamatan perkhidmatan pekerja tanpa memaklumkan kepada Jabatan Tenaga Kerja. Justru Kementerian Sumber Manusia akan mengambil tindakan undang-undang terhadap majikan yang sengaja tidak mengisi dan tidak menyerahkan borang PK selepas melakukan pemberhentian pekerja maupun pengurangan gaji. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan dalam kenyataannya menegaskan menurut Seksyen 63 Akta Kerja 1955, majikan yang memberhentikan pekerja sama ada secara pemberhentian tetap atau sementara serta secara sukarela dan juga pengurangan gaji, majikan hendaklah mengisi borang pemberhentian kerja PK. Selepas itu, majikan perlu menyerahkannya kepada pejabat tenaga kerja sekurang-kurangnya 30 hari sebelum melakukan sebarang pemberhentian atau pengurangan gaji. Jumlah pekerja yang diberhentikan melalui data terimaan borang PK dari Januari sehingga Julai adalah 44,426 orang pekerja tempatan. Angka ini rendah berbanding jumlah pekerja yang telah mengisi borang SIP iaitu seramai 67,068 orang iaitu perbezaan seramai 22,642. Pelanjutan tempoh moratorium atau penangguhan bayaran balik pinjaman tidak akan menjejaskan keupayaan institusi perbankan tempatan kerana mereka mempunyai pemampan yang mencukupi. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Abdul Rahim Bakri berkata, ini kerana keputusan tersebut dibuat setelah mengambil kira kemampuan kewangan bank di bawah kawal selia Bank Negara Malaysia BNM. Seperti mana dalam pakej prihatin dan juga pakej penjana yang telah kita kemukakan iaitu 295 bilion dan 100 bilion daripadanya adalah merupakan inisiatif moratorium yang telah disediakan oleh bank-bank di Malaysia dan setakat ini sememangnya kerajaan pihak bank telah pun menanggung 66.6 bilion pakej moratorium tersebut. Saya ingin nyatakan di sini bahawa bank memang berkemampuan untuk melaksanakannya kerana bank mempunyai buffer yang mencukupi untuk menanggung semuanya ini dan setiap keputusan untuk melanjutkan moratorium ini adalah dikawal selia oleh Bank Negara dan juga melalui penglibatan Persatuan Bank-Bank Malaysia. Terima kasih. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jempol Datuk Muhammad Salim Sharif. Akhir Julai lalu, Perdana Menteri mengumumkan kerajaan akan melaksana kaedah moratorium secara bersasar dan peruntukan fleksibiliti setelah tempoh moratorium secara automatik berakhir September depan. Namun, kemudahan itu khusus untuk golongan yang benar-benar memerlukan sahaja.
Malaysia mengekalkan keputusan untuk menyertai Expo Dubai 2020 walaupun tarikh penganjurannya ditunda disebabkan penularan pandemik COVID-19. Malah Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Dr. Muhammad Nur Azman Hassan optimis sasaran pelaburan dagangan bernilai RM10 bilion yang ditetapkan sebelum ini mampu tercapai. Tambah Nur Azman, susulan penundaan berkenaan pihaknya mengalu-alukan penajaan daripada pihak yang berminat. Sponsorships are still open, so to those who are interested, we have made some progress with potential and interested parties, and we are confident that we'll be getting the support. Of course, it's a partnership between the government and the private sector. Expo Dubai 2020 yang asalnya dijadual pada tahun ini ditunda ke tarikh baru iaitu 1 Oktober 2021 hingga 31 Mac 2022. Beliau ditemui ketika hadir ke program Malaysia Expo 2020 Dubai Celebrates International Youth Day di Bangi. Turut hadir Yang Amat Mulia Tunku Datuk Seri Zain Al-Abidin Ibni Tuanku Muhriz, Duta Kempen Pavilion Malaysia, The Butterfly Effect. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bersua kembali, lebih 30,000 unit jalur gemilang pelbagai saiz diagih kepada warga Kuala Lumpur bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan. Ya, kempen kibar jalur gemilang peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang dilancarkan hari ini dengan slogan Malaysia Prihatin merupakan kesinambungan kepada program sambutan Hari Kebangsaan yang dilancarkan Perdana Menteri 28 Julai lalu. Pelancaran disempurnakan Timbalan Menteri Wilayah Datuk Seri Dr. Santara Kumar di Dataran Merdeka. Beliau turut mengajak semua pemilik premis kerajaan, swasta maupun individu bersama-sama mengibarkan jalur gemilang bagi memeriahkan sambutan meskipun diadakan dalam norma baharu berikutan pandemik COVID-19. Kebangsaan pada tahun ini, walaupun diadakan dalam suasana normal baru, juga perlu dirayakan dengan penuh kegembiraan dan ditonjolkan semangatnya melalui pengibaran jalur gemilang oleh semua warga yang menjadi tonggak penyatuan semua kaum di Malaysia. Turut hadir Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan dan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Seri Mazlan Lazim. Sembilan tan gading gajah yang dirampas sejak tahun 2014 dimusnahkan oleh pihak berkuasa Singapura. Ini merupakan tindakan terbesar bagi membantras penyeludupan gading gajah yang dilaporkan dari lebih 30 gajah Afrika. Pemusnahan gading bernilai $13 juta menggunakan mesin penghancur itu akan mengambil masa antara 3 hingga 5 hari. Seminggu selepas tragedi letupan di Lubnan yang meranggut lebih 171 nyawa, penduduk Beirut yang masih bersedih menyuarakan kemarahan kepada kerajaan. Mereka berkumpul mengadakan bantahan dan berarak menuju ke lokasi kejadian. New Zealand melaksanakan kembali perintah berkurung 3 hari selepas 102 hari tiada kes jangkitan. Ini ekoran sebuah keluarga dikesan positif COVID-19 di Auckland.
Bekas Presiden Enrique Pena Nieto didakwa menerima rasuah dari syarikat gergasi pembinaan Brazil Odebrecht serta memberi suapan kepada ahli politik Emilio Lozoya. Perkara itu didedahkan Lozoya yang dia kini ditahan. Turut terbabit dalam skandal itu bekas Menteri Kewangan Luis Videgaray dengan menggunakan sebahagian duit untuk membeli undi Kongres bagi mendapatkan kelulusan rang undang-undang pembaharuan tenaga yang pernah mencetuskan kontroversi. Tycoon media Hong Kong Jimmy Lai dibebaskan daripada tahanan polis selepas ditahan sehari di bawah Undang-Undang Keselamatan Baharu China. Pembebasannya tengah malam tadi disambut meriah penyokong kuat pro-demokratik. Baik saudara, seterusnya kita ke segmen sukan bersama rakan penyampai Fazli Ibrahim. Ya, silakan Fazli. Aksi kelayakan Piala Dunia 2022 Zon Asia Piala Asia 2023 ditunda ke tahun depan. Kejohanan badminton jemputan BIM, Li Zijia bermula langkah kanan. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan untuk menyampaikan titah pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis Sukan Malaysia SAM 100+ 2019 melalui rakaman video. Majlis rakaman titah tersebut dilaksanakan di Istana Negara Kuala Lumpur semalam. Presiden SAM Jasni Syafiee berkata rakaman titah ucapan baginda akan disiarkan kepada hadirin ketika majlis anugerah itu yang dijadual berlangsung pada 1 September 2020 di Auditorium Persatuan Badminton Malaysia BAM di Bukit Kiara. Pada majlis sama tahun lalu yang juga disambut bersempena meraikan ulang tahun ke-50 tahun penubuhan SAM yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah telah mencemaduli berangkat ke majlis berkenaan. Majlis Anugerah SAM 100+ kali ini akan dilangsungkan dalam skala kecil dengan mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Hanya calon akhir kategori kewartawanan sukan, atlet dan beberapa wakil persatuan-persatuan sukan serta ahli SAM sahaja dijemput menghadiri majlis anugerah kali ini. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC sekali lagi menangguhkan aksi kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 ke tahun depan. AFC menerusi satu kenyataan hari ini menjelaskan tarikh baru bagi aksi kelayakan itu akan dimaklumkan kelak. Keputusan dibuat dua badan bola sepak itu selepas mengambil kira perkembangan semasa membabitkan pandemik COVID-19 di seluruh dunia. Ia bertujuan untuk melindungi kesihatan dan keselamatan semua pasukan. FIFA dan AFC menyatakan komitmen akan terus bekerjasama memantau keadaan di rantau ini dengan teliti bagi mengenal pasti tarikh baru untuk aksi kelayakan. Sebelum ini, FIFA memutuskan aksi kelayakan Piala Dunia Zon Asia akan berlangsung pada Oktober depan susulan penularan wabak berkenaan. Justru, penundaan itu akan turut membabitkan aksi Harama Melaya dan Kumpulan G yang sebelum ini dijadual akan berdepan Amirah Arab Bersatu UAE 8 Oktober ini di gelanggang lawan, menentang Vietnam di Bukit Jalil pada 13 Oktober dan berkunjung ke Thailand pada 17 November 2020. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA mengalu-alukan mana-mana pihak termasuk hartawan dan jutawan kosmetik di negara ini untuk membeli atau menaja skuad Lang Merah. Presiden KFA Muhammad Sanusi Matno berkata bagaimanapun pihak terbabit perlu datang sendiri untuk berunding mengenai perkara itu. Beliau yang juga Menteri Besar Kedah berkata pihaknya sedia mempertimbang cadangan mana-mana pihak yang ingin mendapatkan pasukan tersebut. Mana-mana hartawan, jutawan untuk datang untuk berunding dengan KFA, nak beli ke, nak naja, nak apa-apa, dialu-alukan. Ya, kita akan pertimbangkan semua cadangan.
Beliau bercakap kepada media selepas mempenguruskan mesyuarat Esko di Wisma Darul Aman di Alustar. Semalam KFA turut berunding dengan sebuah koperasi yang mengemukakan tawaran untuk memiliki kelab berkenaan. Muhammad Sanusi akur dengan nasihat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang meminta agar berhati-hati dalam menerima sebarang tawaran untuk tajaan atau pembelian pasukan Kedah. Dalam perkembangan lain, pasukan Melaka United MU akan memperkenal imej baharu pasukan itu. Ia akan dilancarkan dalam masa terdekat. Penasihatnya Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, selepas pengambil alihan oleh pengurusan baharu, imej pasukan itu akan ditingkatkan sebagai simbolik penjenamaan semula skuad Hang Tuah itu. Menurut beliau, majlis pelancaran dijadualkan pada 22 Ogos ini. Selain itu katanya, infrastruktur skuad berkenaan akan dinaik taraf dari semasa ke semasa bagi memberi keselesaan kepada pasukan dan pemain. Saya lihat pasukan ini mampu untuk lebih jauh ke hadapan dengan kemudahan yang sedia ada. Dan insyaAllah Musa akan mendapat kemudahan baru dalam masa terdekat apabila kita menaik taraf Padang 10. Yang akan kita keluarkan sebuah harga untuk memberikan penaikan taraf kepada padang bola yang sedia ada kepada taraf yang boleh diiktiraf sehingga di peringkat dunia insyaAllah. Beliau juga menaruh harapan agar pasukan itu mampu bangkit meneruskan kecemerlangan seperti sebelum ini selepas berehat panjang susulan pandemik COVID-19. Datuk Rauf ditemui selepas sesi penyerahan bendera kepada pasukan itu di Stadium Hang Tuah, Bandaraya Melaka. Sesi penyerahan dan pemasangan jalur gemilang di kenderaan itu diadakan sebagai simbolik menyemarakkan nilai dan semangat kemerdekaan dalam kalangan para pemain. Beralih ke saingan badminton, kejohanan jemputan Persatuan Badminton Malaysia BAM. Pemain perseorangan utama negara Lee Zijia memulakan aksi peringkat kumpulan Division 1 dengan langkah kanan. Pemain kelahiran Kedah itu tidak menghadapi masalah menundukkan naib juara Division 2 Lim Chong King 21-14, 21-9 di Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara pagi tadi. Bagi Zijia, walaupun menang perlawanan pertama, dia percaya kejohanan tersebut memberi sedikit sebanyak tekanan kepadanya, terutama ketika menggalas gelaran selaku pemain ranking tertinggi negara, menentar rakan sepelatih dari kalangan pemain senior, pelapis serta pemain profesional. Memang yang kita yang senior player ni semua memang ada pressure punya. Then especially macam Song, Darren, macam saya, dan kita pun macam sudah ada sikit nama dalam Malaysia. So memang yang junior punya memang mereka nak fight untuk sendiri juga, sebab kalau mereka menang kita, mereka pun dapat sikit result yang baik juga dari sana. Saya pun mahu menang semua juga, ini pun salah satu target saya juga. Then so I will do my best lah. Zijia seterusnya akan bertemu Aidil Soleh Ali Sadikin pada malam ini bagi aksi kedua peringkat kumpulan Division 1. Sementara itu, seorang lagi pencabar Leong Jun Hao turut mencuri tumpuan apabila menumbangkan pemain senior negara yang bergerak secara profesional Liu Darren 15, 21, 21-14 dan 21-16. Akan jadi tough game, tapi saya sudah overcome dan buat yang terbaik. Memang saya target dapat buat dalam top 4. Sebab itu memang target saya sebelum minggu ini. Yang selepas baru Division 2, saya pun sudah target dapat harap boleh buat top 4. Aksi menyelah yang dipamerkan pemain berusia 21 tahun itu semakin mencerahkan peluang Jun Hao untuk tersenarai dalam skuad Piala Thomas Negara. Bagaimanapun, Jun Hao yang juga juara Division 2 kejohanan itu baru-baru ini menyifatkan kedudukannya dalam skuad kebangsaan kesaingan AHES Denmark kelak bergantung kepada keputusan barisan ke jurulatihan. Sementara itu, Liu Darren berjaya menebus kekalahannya kepada Jun Hao dengan menewaskan pemain pelapis negara Eng Ziyong 21-19, 21-14 dalam aksi yang berlangsung pada sebelah petang. Ia kekalahan kedua buat Ziyong selepas turut tewas pada aksi pembukaan kepada pemain profesional negara Song Juven 18-21, 12-21. Sukan luar negara. Kita teruskan dengan perkembangan ini. Bola sepak saingan UEFA Liga UEFA. Kelab Sepanyol Sevilla dan Shakhtar Donetsk dari Ukraine mengesahkan slot ke separuh akhir menang ke atas lawan masing-masing pagi tadi waktu Malaysia.
Menang dengan jaringan 1-0 ke atas wakil England, Wolverhampton Wanderers, juara 5 kali Sevilla bakal berdepan satu lagi pencabar dari Liga Perdana Inggeris, Manchester United. Pada Isnin nanti, pasukan La Liga itu berjaya menembusi kelompok 4 pasukan terbaik hasil kecemerlangan Lucas Ocampos yang meledak jaringan ketika permainan berbaki kurang 2 minit sekaligus mengakhiri impian Wolves mara lebih jauh. Sevilla, pasukan paling berjaya dalam kejohanan berkenaan, kini mengintai peluang untuk melebarkan rekod kejuaraan kali ke-6 setelah kali terakhir melakukannya pada 2016. Sementara Shakhtar Donetsk pula mudah mengatasi kelab Switzerland FC Basel 4-1. Kelab Ukraine itu memperoleh gol awal menerusi Junior Moraes pada minit kedua perlawanan. 20 minit berselang, Tyson menggadaikan kedudukan diikuti jaringan ketiga menerusi penalti oleh Alan Patrick minit ke-75. Shakhtar melengkapkan kemenangannya pada minit ke-88 hasil gol oleh pemain pertahanan Dodo. Basel memperoleh gol sagu hati pada masa kecederaan menerusi Ricky van Wolfswinkel. Shakhtar bakal bertemu kelab Itali Inter Milan pada Selasa depan bagi menentukan tempat ke aksi kemuncak kejohanan. Dalam perkembangan lain, untuk 4 hari berturut-turut bermula awal pagi nanti akan berlangsung aksi suku akhir saingan Liga Juara-Juara Eropah. Kesemua perlawanan berlangsung di Lisbon, Portugal secara format kalah singkir. Pemenang setiap perlawanan akan terus ke peringkat separuh akhir. Berikut jadual perlawanan ke-4 aksi tersebut. Menjelang pertemuan Paris Saint-Germain, PSG dengan Atalanta awal pagi nanti, jika sebelum ini Kylian Mbappe dikatakan belum cergas sepenuhnya untuk diturunkan di Lisbon, namun kelibatnya berlatih bersama pasukan menguatkan andaian pemain berusia 21 tahun itu bakal disenaraikan dalam kesebelasan utama. Menurut pengurus pasukan Thomas Tuchel, Mbappe melalui proses pemulihan yang baik dari kecederaan pergelangan kakinya. Tuchel turut memberi bayangan Mbappe tidak akan memanaskan bangku simpanan jika penyerang itu tidak mempunyai masalah sepanjang latihan. Mbappe digugurkan dalam beberapa aksi pemanas badan sebelum ini kerana mengalami kecederaan buku lali. Sama ada dia diturunkan atau tidak, pengumuman itu adalah dorongan besar bagi juara Perancis itu kerana mereka berhasrat untuk mara ke separuh akhir buat pertama kalinya sejak diambil alih jutawan Qatar hampir sedekad lalu. Dan sebelum kita berpisah di kesempatan ini, kami dari Meja Sukan ingin mengucapkan takziah kepada Presiden Majlis Olimpik Malaysia dan juga Presiden BM Datuk Seri Muhammad Norzal Zakaria atas kehilangan ayahanda yang tercinta. InsyaAllah ada lain masa kita akan bertemu lagi. Seterusnya kita bersama dengan Andy dan juga Mac. Silakan. Selamat malam. Baru-baru ini, video pengantin perempuan yang memakai bulu mata palsu luar biasa menarik perhatian ramai. Bukan sahaja besar, malah bulu mata yang panjang itu kelihatan aneh tetapi unik. Video yang dikongsi seorang pengguna di laman Twitter ini meraih lebih 53,000 tontonan. 33 individu yang merupakan pelancong dan pekerja di tapak pelancongan Swan Lake dilaporkan cedera selepas puting beliung membadai wilayah autonomi China Inner Mongolia. Rakaman video menunjukkan kemunculan awan gelap di kawasan tersebut diiringi angin kuat yang merosakkan binaan. Di Aceh, Indonesia, penampakan awan gergasi Isnin lepas ternyata menimbulkan ketakutan kepada warga tempatan. Awan tersebut dikatakan menyerupai gelombang tsunami yang pernah melanda wilayah berkenaan. Video yang dimuat naik oleh seorang individu di Twitter ini dikatakan pertama kali terjadi. Ia sekaligus menimbulkan rasa panik penduduk mengenai perkara tersebut. Ada yang berpendapat kehadiran awan tersebut petanda buruk, sesuatu yang tidak diingini bakal berlaku. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Indonesia memaklumkan fenomena awan tersebut dikenali sebagai awan Arcus.
Itulah sebuah video di Jepun yang dimuat naik oleh satu akaun bernama Creepypasta mengenai seorang wanita yang kelihatan sedang berdiri di satu parkir menghalang kenderaan lain memasuki kotak tersebut. Kejadian berlaku di salah sebuah pasar raya. Peliknya, ada yang beranggapan susuk tubuh wanita berambut panjang itu adalah hantu. Penyanyi popular Siti Sarah Raisuddin teruja apabila terpilih menyanyikan lagu tema rasmi Hari Kebangsaan ke-63 Malaysia Prihatin. Ia lagu ciptaan pengarah muzik RTM Datuk Moghzani Ismail dan lirik ditulis oleh El Sol Ahmad itu turut menyaksikan kolaborasi mantap barisan penyanyi handalan tanah air antaranya Alif Satar, Syamil dan pendatang baharu Aina Abdul. Siti Sarah mengaku agak risau untuk menyanyikan lagu bergenre kenegaraan ini. Namun sikap profesionalisme dan mudah bekerjasama yang ditonjolkan Datuk Moghzani semasa sesi rakaman di studio akhirnya membuatkan dirinya selesa hingga berjaya merakam lagu tersebut tanpa sebarang masalah. Saya nervous sebenarnya nak bekerjasama dengan Datuk. He's a Datuk Moghzani. Kita tengok bercakap pasal Datuk Moghzani tau. Dia adalah juri untuk banyak program, even RTM, bintang RTM dia pernah menjuri kami juga. Jadi ini pertama kali Sarah bekerja dengan beliau dalam studio. Dia punya feel lain tau kalau dekat luar. Kalau kita nyanyi secara live bersama orkestra atau apa, lain. Bekerja dalam studio satu situasi yang lain. Tapi alhamdulillah saya tak sangka mudah sangat-sangat nak bekerja dengan dia. Lagu Malaysia Prihatin yang mempunyai 3 versi ini diperdengarkan buat kali pertama oleh kumpulan kuaya pentarama semasa pelancaran lagu tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020 di Putrajaya. Ingin tampil dengan sisi matang berbanding awal kemunculannya. 6 tahun lalu, penyanyi Nana Shimi membawakan single Hantu atau Buaya dan Boleh Belah. Kali ini, dia memilih genre lebih segar untuk single terbarunya, Ragu-Ragu. Wow. Beberapa tahun menghilang kerana menumpukan perhatian terhadap pengajiannya, Nana Shimi kini bangkit semula. Single terbaru ini menggunakan khidmat sepenuhnya komposer dan penulis lirik dari Indonesia yang merupakan impian beliau sejak dahulu. Pada masa sama, Nana turut mencari peluang untuk mengembangkan lagi bakatnya. Mentang-mentang Nana menyempian. Bukan macam tu. Kiranya Nana memang dari dulu start daripada YouTube memang minat lagu-lagu Indonesia. Minat juga lagu Malaysia tapi Nana suka macam nak cuba. Ya, betul. So kita macam nak mencuba something new. Memandangkan pada masa tu Nana menyepi sekejap dan kiranya ingatkan nak buat comeback. Okay. Niatnya nak buat comeback dengan something new. Kiranya Nana yang Hantu Buaya tu dah berapa tahun yang lepas kan. So kita nak bawa something yang lebih Nana dah besar dah sekarang macam tu. So matang. So kiranya lagunya sedikit matang daripada yang sebelum-sebelum ni. Muzik video Ragu-Ragu kini sudah mencecah lebih 1 juta penonton di laman YouTube. Saudara, berita perdana edisi Rabu 12 Ogos berakhir di sini. Terima kasih kerana terus kekal bersama semua buletin kami di saluran berita RTM. Ya, budayakan kebiasaan baharu, bendung COVID-19. Terus patuh SOP dan sentiasa pantau status kesihatan diri dan keluarga. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.